For the domain of Eukarya Kinoprotista ni, kita mulakan dengan beberapa ciri-ciri penting lah untuk grup protista ni, Kinoprotista. Yang pertama, semua mestilah eukaryot, pasal dia ada domain eukarya kan. So they are all eukaryotic organism. Okay, and originally semua ahli-ahli Kinoprotista ni adalah unicellular organism. Apabila Whittaker membuat pengkelasan 5 alam, the 5 kingdom system kan, dia masukkan semua organisma yang eukaryot tapi unicellular ke dalam kingdom Protista. Tapi kemudian ada sedikit perubahan lah ke atas pengkelasan kingdom Protista ini, di mana ada juga dimasukkan beberapa spesies yang multicellular. Dari segi pemakanan, most are heterotrophic, di mana kebanyakannya mendapatkan nutrien secara holozoik lah, iaitu dia mengambil makanan masuk ke dalam badan mereka. Tapi ada juga yang autotrophic. Autotrophic maksudnya dia boleh menjalankan fotosintesis. In other words, dia are photosynthetic organism lah. Some will reproduce asexually, melalui proses belahan dia-dua, binary fission. Dan ada juga yang boleh reproduce sexually, maksudnya dia melibatkan gamet lah. So basically kingdom Protista ni pada asalnya dia terdiri daripada grup ni protozoa sahaja. Semua protozoa adalah organisma eukaryot yang unicellular. Tapi kemudian ada sedikit pertambahan di mana ada masuk satu lagi grup, satu lagi masuk grup, iaitu grup algae, ataupun alga lah, NBM, algae. So contoh inilah you all mungkin kenal ni, yang bentuk slipper ni, seperti slipper, itu adalah paramecium. Paramecium adalah sejenis protozoa. Manakala yang ni pula ni adalah jenis algae ni, algae yang kita namakan sebagai Chlamydomonas. So kita fokus dulu kepada kumpulan pertama. Under kingdom Protista ada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah the protozoa. So apakah ciri-ciri protozoa? Mestilah semua eukaryot. Dan protozoa berbeza dengan algae pasal semua protozoa adalah unicellular organism, single cell organism. Dan protozoa juga berbeza dengan algae kerana protozoa ni dikatakan organisma yang seperti haiwan, animal like, seperti haiwan. Di mana generally semua adalah heterotrophic. Semua adalah heterotrophic, tapi adalah ada sedikit protozoa yang dia boleh juga melakukan proses fotosintesis. Dia boleh tukar. Dia boleh tukar mode dia. Kadang-kadang dia buat kaedah holozoik ataupun heterotropik, tapi kadang-kadang dia boleh tukar menjadi fotosintetik. Tapi basically ini lebih penting lah. Cuma ada beberapa je yang kita kena tahu nanti yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Dan kebanyakan protozoa adalah motile. Motile maksudnya boleh bergerak. Boleh bergerak. In terms of habitat, bolehlah dijumpa di merata tempat, seperti ini. Dan kebanyakan protozoa yang duduk dekat air, selalunya menjadi zooplankton dalam sesuatu ekosistem. Dan bila kita cakap tentang protozoa ni, ada sedikit unik tentang kaedah mereka bergerak. Bagaimana mereka bergerak, selalunya dia ada melibatkan struktur-struktur yang khas. Contohnya, sesetengah protozoa boleh bergerak menggunakan flagella ataupun flagellum lah. Flagella ataupun flagellum. Manakala setengah-setengah menggunakan pseudopodia ataupun pseudopodium. Dan ada juga yang bergerak menggunakan cilia. Apa bezanya? Flagella selalunya panjang-panjang, seperti ini. Seperti whip ni macam cemeti lah, macam apa, selalunya kalau cowboy dia nak pukul dia punya kuda kan, dia gunakan whip. Seperti ini, panjang. Manakala pseudopodia dia macam unjuran cytoplasm.
okey, yang seolah-olah membentuk seperti kaki. Okey, seperti kaki palsu. Pod maksudnya kaki, pseudo maksudnya palsu. So struktur seperti kaki palsu lah, bukan kaki betul pun, dia mana ada kaki kan. Tapi struktur itu seperti kaki. Manakala cilia dia seperti rambut-rambut halus. Okey, perbezaan lah. Dan ENSOP bercakap tentang classification, kita kelaskan grup protozoa ini kepada beberapa filem. Okey, yang pertama adalah filem Rhizopoda. Contoh adalah amoeba. Okey, amoeba. Manakala filem kedua adalah Euglenophyta. Example adalah Euglena species. Yang ketiga adalah Coeliophora. Dan example utamanya adalah spesies yang agak popular iaitu Paramecium. Okey, bukan Parameswara tapi Paramecium. Manakala filem yang keempat adalah Epicomplexa. Dan contoh yang agak popular juga adalah Plasmodium. Okey. So yang kita boleh gunakan untuk membezakan filem-filem ini, okey, adalah selalunya adalah cara bagaimana mereka bergerak. Okey, ataupun apakah struktur yang digunakan untuk mereka bergerak. So untuk Rhizopoda, filem Rhizopoda, spesies amoeba contohnya, mereka menggunakan struktur pseudopodium untuk bergerak. Okey. Manakala Euglenophyta, contohnya adalah Euglena species, mereka akan bergerak menggunakan flagella ataupun flagellum, di mana flagellum tu akan dilibas dan dia akan memukul air, dan membolehkan Euglena itu untuk berenang, bergerak terus ke hadapan. Okey. Manakala Paramecium, wakil kepada filem Coeliophora, dia menggunakan struktur cilia lah untuk nak bergerak, di mana cilia tu, rambut-rambut halus tu, dia akan memukul air dengan satu kaedah yang sangat-sangat terkoordinasi. Dan ini membolehkan Paramecium itu untuk berenang juga. Okey. Walau bagaimanapun, untuk filem yang keempat iaitu Epicomplexa, spesies Plasmodium sebagai contoh, dia tak ada struktur yang khusus lah untuk dia nak bergerak. Walau bagaimanapun, kita kata Plasmodium ni dia selalunya bergerak, okey, bersama-sama dengan darah. Pasal Plasmodium ni adalah parasit yang selalunya dimasukkan oleh nyamuk ke dalam darah manusia. So bila Plasmodium tu masuk dalam darah manusia, dia akan bergerak bersama-sama dengan pergerakan darah tersebut. So that's why kita kata dia punya pergerakannya adalah secara pasif. Ataupun kadang-kadang ada juga yang mengelongsor lah, gliding untuk bergerak. So dia tak ada struktur khas, dia just follow the flow. Okay. Dan satu lagi yang berbeza tentang empat-empat filem ni, kita juga boleh tengok dari segi kaedah mereka mendapatkan nutrien. Okay, basically semua protozoa adalah heterotropik. Heterotropik bermaksud mereka tak boleh buat makanan sendiri. So mereka kena dapatkan nutrien daripada sumber lain. Okay. Walau bagaimanapun, special sikit untuk Euglenophyta ni ataupun spesies Euglena sebagai contoh kan. Euglena ni sebenarnya dia juga adalah heterotropik tau. Okay. Tapi dia ada ability untuk switch, untuk tukar kaedah, untuk menjalankan proses fotosintesis. Okay, so tengok keadaan lah. Kalau tengok keadaan masa tu ada sumber cahaya kan, maka dia akan buat fotosintesis, or in other words we can say that they are autotrophic organism. Tapi kalau tiba-tiba dia berenang dalam air, sumber cahaya tak ada masa tu. Okey, masa tu dia akan tukar untuk menjadi heterotrophic. Okey,